Tuan Ketua, pertama sekali saya ingin menyentuh berkenaan dengan isu perkhidmatan penerbangan. Izinkan saya mulakan ucapan pada hari ini dengan menjawab isu-isu yang sering dibangkitkan pada sidang kali ini berhubung isu-isu perkhidmatan penerbangan dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, termasuk isu kelewatan dan pembatalan penerbangan, harga tiket dan isu-isu teknikal. Untuk makluman ahli yang berhormat, mengikut rekod buat masa ini, syarikat-syarikat penerbangan negara telah menyediakan perkhidmatan penerbangan domestik bagi laluan ke Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 1.42 juta tempat duduk bagi bulan Oktober 2024. Malaysia Airlines Berhad telah mengurangkan sebanyak 95,906 tempat duduk bermula Ogos sehingga Disember 2024. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat penerbangan seperti AirAsia, AirAsia X dan Batik Air telah menambah kapasiti sebanyak 139,578 tempat duduk bagi menampung kekurangan tersebut. Berdasarkan data Januari hingga Ogos 2024, sejumlah 24% ataupun 61,014 daripada 258,116 penerbangan yang dioperasikan oleh syarikat-syarikat penerbangan Malaysia telah ditangguhkan. 55,024 daripada jumlah 61,014 penerbangan tersebut telah ditangguhkan kurang daripada 2 jam dari waktu pelepasan yang dijadualkan dan baki selebihnya 5,990 penerbangan ditangguhkan melebihi 2 jam. Manakala sebanyak 20% ataupun 90,696 penerbangan daripada 444,234 jumlah penerbangan berjadual dibatalkan pada tahun 2023 dan sebanyak 18% ataupun 57,276 penerbangan daripada 315,388 jumlah penerbangan berjadual dibatalkan pada tahun 2024 setakat bulan Ogos. Ini menjadikan bilangan penerbangan yang beroperasi pada 2023 adalah berjumlah 353,838 penerbangan dan bilangan penerbangan yang beroperasi pada tahun 2024 setakat bulan Ogos adalah 258,112 penerbangan. Antara punca kelewatan penerbangan adalah disebabkan oleh operasi syarikat penerbangan seperti penggiliran pesawat dan anak kapal serta keadaan luar biasa dan isu teknikal. Manakala punca pembatalan penerbangan adalah disebabkan komersial seperti muatan rendah, masalah operasi syarikat penerbangan seperti kekurangan anak kapal, ketibaan lewat pesawat, putaran pesawat, keadaan luar biasa seperti cuaca, kawalan trafik udara dan masalah teknikal seperti aircraft on ground. Bagi menangani isu kelewatan dan pembatalan ini, Kementerian Pengangkutan dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia pada bulan April yang lalu telah menetapkan sasaran 85% on-time performance dan 80% penerbangan yang mematuhi jadual bagi semua syarikat penerbangan Malaysia yang beroperasi dari semua lapangan terbang di Malaysia. Hasil pemantauan prestasi syarikat penerbangan itu akan diterbitkan di laman web MAVCOM. Sekiranya syarikat penerbangan gagal mencapai sasaran, ia boleh memberikan kesan kepada permohonan syarikat penerbangan untuk memperbaharui ataupun menambah hak trafik udara daripada pihak MAVCOM. Selain itu, MAVCOM juga merancang untuk memperkenalkan mekanisme insentif dan penalti untuk syarikat penerbangan berdasarkan sasaran OTP dan pembatalan yang telah ditetapkan. Seterusnya, MAVCOM juga telah mengingatkan syarikat penerbangan untuk mematuhi keperluan pengurusan gangguan penerbangan. Syarikat penerbangan dihendaki mengerahkan pasukan pengendalian kelewatan penerbangan, mengeluarkan kenyataan media dalam masa 24 jam untuk gangguan penerbangan utama major dan menyediakan laporan terperinci kepada pihak MAVCOM. Berhubung kos tiket penerbangan, harga taman penerbangan ditentukan oleh kuasa permintaan dan penawaran. Secara amnya, harga tiket meningkat pada musim cuti dan perayaan disebabkan permintaan yang tinggi untuk tempoh perjalanan yang sama. Untuk tempoh puncak ini, permintaan adalah melebihi kapasiti yang boleh disediakan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Oleh demikian, bagi menangani masalah harga tiket penerbangan yang tinggi semasa musim puncak, MOT telah mengadakan perbincangan dengan MAVCOM dan syarikat-syarikat penerbangan domestik bagi memastikan harga tiket penerbangan yang ditawarkan adalah kompetitif. Daripada perbincangan tersebut, syarikat-syarikat penerbangan telah bersetuju untuk menambah kapasiti penerbangan dari semasa ke semasa bergantung kepada permintaan. Untuk makluman ahli yang berhormat,
Kerajaan pada tahun 2023 telah memperkenalkan inisiatif Fly Siswa, iaitu bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar universiti awam, pelajar politeknik dan college community di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi serta pelajar matrikulasi dan IPG di bawah Kementerian Pendidikan bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Pelabuhan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa yang ingin pulang ke kampung halaman. Pelaksanaan inisiatif ini akan diteruskan pada tahun 2024 untuk manfaat hampir 60,000 mahasiswa, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Mr. Speaker. Inisiatif ini dilaksanakan melalui kaedah pemberian kredit Shell, di mana syarikat penerbangan akan mengeluarkan voucher digital bernilai RM300 kepada setiap pelajar yang layak untuk ditebus bagi maksud pembelian tiket penerbangan bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Seterusnya, Jemaah Menteri pada 13 Disember 2023 telah bersetuju dengan cadangan MOT untuk melaksanakan harga maksimum sebanyak RM599 bagi tiket penerbangan sehala ekonomi dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Tempoh pelaksanaan inisiatif ini adalah 3 hari perjalanan sebelum tarikh sambutan perayaan utama seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan, Hari Gawai dan Hari Christmas untuk tahun ini. Dan inisiatif ini akan diteruskan untuk tahun yang akan datang. Melalui inisiatif ini, harga maksimum tiket penerbangan kelas ekonomi sehala ditetapkan pada harga RM599, tidak termasuk cukai dan fee. Bagi tiket penerbangan kelas ekonomi yang melebihi daripada harga itu, kerajaan akan membayar perbezaan harga antara harga asal tiket penerbangan dan harga maksimum tersebut. Manakala tiket penerbangan yang berharga kurang daripada RM599 bagi laluan-laluan berkenaan akan dijual pada harga asal yang telah ditetapkan oleh syarikat penerbangan. Ini tidak melibatkan sebarang subsidi bantuan tiket penerbangan daripada kerajaan. Dalam hubungan ini, kerajaan selanjutnya telah bersetuju untuk supaya Fly Siswa seperti inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan ke Sabah, Sarawak dan Labuan sempena musim perayaan yang diluluskan di bawah inisiatif Belanjawan 2024 dijadikan inisiatif tahunan MOT. Dan untuk tujuan ini, sukacita diumumkan bahawa kedua-dua inisiatif ini telah mendapat peruntukan sebanyak RM48 juta daripada Kementerian Kewangan. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri menjelaskan sedikit sebanyak tentang sistem pengangkutan khususnya penerbangan. Dan saya telah suarakan dan saya bangkitkan beberapa persoalan. Pertama mengenai dengan jadual flight yang ada. Dalam perbahasan waktu itu saya nyatakan daripada 10 flight turun kepada 5 flight. Daripada jumlah saya dipahamkan, tak tahu betul ke tidak, 60 lebih engineer yang ada di bawah MAS telah pun beralih ke airline negara jiran dan tempat lain. Dan di samping itu juga, itu yang persoalan saya dari segi bukan hanya jumlah flight ini ditambah, ya, tapi saya nampak belum lagi bertambah. Keduanya dari segi jaminan untuk memastikan supaya aircraft yang digunakan keadaan cuaca yang semakin berubah, is it safer for us to fly? And the other one is engineer. Bagaimana masalah ini dapat ditangani supaya kita dapat kekalkan mereka berkhidmat dalam perkhidmatan. Yang satu lagi yang saya telah bangkitkan, penerbangan Maswing dari Kota Kinabalu ke Sendakan, dari Sendakan ke Ladatu, dari Ladatu ke Tawau. Bayangkan dia punya stopover sampai 4 kali. Mengambil masa. Adakah pihak kementerian menasihatkan supaya mengambil langkah membolehkan supaya dipendekkan waktu? Too many stopover, dengan izin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pada betul saya akan jelaskan dalam jawapan-jawapan yang memang telah pun akan saya jawab berkenaan dengan beberapa soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Sempurna. Berdasarkan makluman MAB, operasi syarikat penerbangan tersebut yang terjejas sejak kebelakangan ini adalah disebabkan oleh isu teknikal dan isu kekurangan bilangan pesawat untuk beroperasi. Faktor penyumbang kepada berlakunya masalah ini seperti yang telah banyak kali saya nyatakan, kekangan rangkaian bekalan komponen mekanikal, pesawat yang berusia, faktor luaran merupakan sebahagian daripada normalisasi berterusan operasi penerbangan di peringkat global pasca pandemik. Kekurangan bahan mentah juga didapati menghadkan pengeluaran arganti yang memberikan kesan kepada turnaround time kepada pembekal enjin bagi semua pesawat. Perkara-perkara yang dinyatakan menyumbang kepada bilangan ketersediaan pesawat untuk beroperasi ditambah pula dengan kelewatan penerimaan pesawat baru pada tahun ini menyebabkan bilangan pesawat yang sedia ada beroperasi adalah kurang daripada perancangan asal. Namun begitu, saya nyatakan bahawa memang jumlah penerbangan yang dikurangkan itu melibatkan Malaysia Airlines, terutamanya untuk laluan ke Sabah dan Sarawak.
sampai ke bulan Disember. Tetapi untuk seperti yang saya nyatakan tadi, syarikat-syarikat penerbangan lain, AirAsia, Batik Air dan sebagainya, tetap menambah penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Jadi dari segi kapasitinya masih ada, walaupun pihak Malaysia Airlines mengurangkannya. Bagi memperkukuhkan aspek-aspek penyelenggaraan, MAB telah melaksanakan beberapa langkah komprehensif seperti berikut. Membatalkan beberapa rangkaian penerbangan dalam dan luar negara secara sementara. Langkah pembatalan rangkaian ini perlu bagi memastikan ketahanan jangka panjang pesawat dan keteguhan operasinya. Melalui pembatalan rangkaian penerbangan secara sementara ini akan membolehkan penyelenggaraan yang lebih proaktif dilakukan terhadap pesawat untuk mengurangkan risiko kerosakan pesawat dan memberikan pengalaman penerbangan yang terbaik kepada pelanggan. Keputusan ini adalah memastikan standard keselamatan MAB bukan hanya dikekalkan tetapi diperkukuhkan. MAB juga telah menjalankan siasatan menyeluruh terhadap isu teknikal semasa dengan mengenal pasti dan membetulkan punca serta menambah baik protokol dan prosedur penyelenggaraan bagi memastikan piawaian keselamatan yang ditetapkan dapat dicapai. Memastikan supaya langkah penyelesaian masalah atau troubleshooting yang diperlukan untuk mengasingkan kerosakan dilaksanakan menggunakan manual penyelenggaraan pesawat terkini yang telah diluruskan. Dalam hal ini, MAB juga telah menggunakan teknologi moden dalam penyelenggaraan pencegahan dan ramaran untuk menjangkakan dan menangani isu sebelum ianya menjadi kritikal. MAB juga sedang bekerjasama rapat dengan pengeluar pesawat dan enjin serta rangkaian pembekal yang berkaitan untuk menangani isu rantaian, bekaran dan teknikal. Di samping itu, MAB juga memberikan tumpuan kepada peningkatan latihan dan pengambilan pekerja bagi menangani isu peningkatan permintaan dan kompleksiti pesawat moden. Dan secara korektifnya, langkah-langkah ini dilakukan bertujuan untuk memulihkan keyakinan penumpang dan memastikan penerbangan yang selamat yang boleh dipercayai oleh semua penumpang. Jadi saya nak memberikan jaminan dan kepastian kepada Yang Berhormat Sempurna, jangan bimbang. Keselamatan penerbangan sudah tentulah menjadi prioriti kepada semua pihak, terutamanya syarikat penerbangan, Kementerian Pengangkutan dan semua pihak yang terbabit. Jadi sudah tentu kita tidak mengkompromikan isu keselamatan penerbangan. Saya tahu bahawa ahli-ahli Yang Berhormat, khususnya Yang Berhormat Sempurna, selalu mengambil penerbangan untuk balik kawasan dan itulah mod yang satu-satunya mod pengangkutan yang diperlukan. Dan sudah tentunya kita mahu semua penumpang sampai ke destinasi mereka dengan selamat. Justru itu semua langkah-langkah yang telah diambil dan akan diambil akan sentiasa dipantau oleh pihak Kementerian Pengangkutan dan juga pihak berkuasa penerbangan Malaysia. Untuk maklumat Yang Berhormat juga, berdasarkan audit terkini CAM kepada syarikat MAB, tempoh pembaharuan sijil perakuan pengendali udara AOC telah dikurangkan daripada 3 tahun kepada 1 tahun bermula 1 September tahun ini kepada sehingga 31 Ogos tahun depan. Oleh yang demikian, syarikat penerbangan perlu melalui proses pengauditan sebelum AOC diperbaharui. Tempoh AOC yang lebih pendek akan mewajibkan audit yang lebih kerap. Hal ini bagi memastikan MAB mengambil tindakan-tindakan penambahbaikan sewajarnya seperti mana pelan mitigasi yang telah dikemukakan oleh CAM. CAM akan meneruskan pemantauan dan menjalankan pengauditan keselamatan terhadap semua pesawat yang dimiliki oleh syarikat-syarikat penerbangan yang beroperasi dalam negara dalam memastikan aspek keselamatan dan perihal selamat dipatuhi sewajarnya. Kementerian, seperti yang saya katakan, tidak akan berkompromi dalam perkara melibatkan keselamatan penumpang berkenaan. Berkenaan dengan isu subsidi perkhidmatan udara luar bandar yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sempurna, perkhidmatan RAS merupakan perkhidmatan udara yang tidak ekonomik yang disediakan oleh kerajaan di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak. Justru itu, subsidi tahunan RM209 juta diberikan untuk tujuan ini. Dalam konteks yang sama, pengambil alihan perkhidmatan RAS oleh Kerajaan Negeri Sarawak tidak akan menjejaskan perkhidmatan udara luar bandar di kesemua laluan sedia ada RAS di Sabah dan Sarawak, sebagaimana yang telah termaktub di dalam perjanjian PSO untuk RAS tersebut. Walaupun selepas Kerajaan Negeri Sarawak mengambil alih operasi penerbangan Maswing kelak, kerajaan melalui MOT akan meneruskan pemberian subsidi Kerajaan Persekutuan kepada syarikat yang diambil alih oleh Kerajaan Negeri, iaitu Maswing, bagi membolehkan perkhidmatan RAS terus dinikmati oleh penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak. Komitmen ini dizahirkan melalui Belanjawan 2025 di bawah Iktihad 46 Pengangkutan Awam di mana perkhidmatan udara luar bandar Sabah dan Sarawak diteruskan dengan peruntukan lebih RM200 juta. Saya faham apa yang dinyatakan tadi berkenaan dengan beberapa stop dari Kota Kinabalu sampai ke Lahad Datu dan sebagainya. Ini kerana Maswing ini dia beroperasi secara loop service.
Dia bukan point to point. Dia loop service, dia berhenti-henti untuk memastikan ada ketersambungan. Namun begitu, saya mengambil perhatian apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Sempurna untuk kita melihat kembali cara operasi RAS itu, dan memang ada perjanjian baru yang bakal ditandatangani selepas ini, dan sudah tentu apabila ada pengambilan alihan oleh pihak Kerajaan Sarawak nanti, penerbangan-penerbangan ini ataupun laluan-laluan ini boleh dikaji semula supaya memastikan keberkesanan perkhidmatan ini kepada penumpang-penumpang dan juga penduduk di Sabah dan Sarawak. Seterusnya, Puan Ketua, Yang Berhormat Payah Besar telah mencadangkan supaya landasan lapangan terbang utama negara dipanjangkan bagi perkhidmatan kargo udara menggunakan kapal terbang bersaiz besar bagi menyokong aktiviti ekspor produk semikonduktor. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, semua lapangan terbang antarabangsa di bawah kelolaan Malaysia Airport Holdings Berhad, iaitu KLIA, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, lapangan terbang antarabangsa Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Kuching dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu memiliki landasan yang panjangnya di antara 3,354 meter sehingga 4,100 meter. Kesemua lapangan terbang ini mampu mengendalikan operasi pesawat jenis wide body seperti Airbus A380, 747 dan Boeing 777 yang digunakan oleh syarikat-syarikat perkhidmatan kargo untuk menjalankan operasi kargo. Jadi untuk makluman ahli Yang Berhormat Payah Besar, saya ucapkan terima kasih atas cadangan ini. Namun begitu, kekangan kita untuk operasi kargo udara yang lebih besar bukannya dari segi landasan. Landasan tak ada masalah. Memang panjang landasan kita cukup. Cuma kemudahan kargo, kemudahan terminal kargo itu perlu diperbesarkan. Itu memang mempunyai permintaan yang cukup tinggi. Bukan saja di KLIA, tetapi di Pulau Pinang sama, di Kota Kinabalu sama, di Kuching sama. Memang perkhidmatan kargo itu semakin meningkat dan kita sedang melihat bagaimana untuk memastikan kemudahan operasi kargo udara ini dapat dipertingkatkan supaya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, terutamanya yang melibatkan logistik udara ini. Seterusnya, Puan Ketua, berkenaan dengan cadangan projek Kulim International Airport KSP bagi menyokong perkhidmatan logistik udara di utara Semenanjung Malaysia, untuk makluman Yang Berhormat Jelun, Kepala Batas Padang Serai dan SIG, Kementerian Pengangkutan melalui pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia telah menerima permohonan rasmi daripada kerajaan negeri melalui anak syarikatnya melalui surat bertarikh 21 Ogos 2024 untuk menubuhkan aerodrom bagi lapangan terbang antarabangsa Kulim KSP. Buat masa ini, pihak CAM dan MEFCOM sedang membuat penilaian teknikal dan kewangan ke atas permohonan tersebut. Setelah menerima laporan penilaian daripada kedua-dua agensi tersebut, pihak kementerian akan mempertimbangkan keputusan berhubung dengan permohonan ini. Jadi untuk menjawab persoalan yang sering dibangkitkan berkenaan dengan KSP, baru bulan Ogos yang lalu, pihak Kerajaan Negeri Kedah finally secara rasminya telah memohon untuk penubuhan aerodrom kepada pihak Kementerian Pengangkutan. Sekarang ini kita sedang melihat permohonan tersebut dan saya difahamkan pada awalnya ada beberapa permohonan ataupun dokumen yang tidak mencukupi yang dipohon oleh pihak CAM. Bulan September yang lalu telah menerima dokumen-dokumen yang diperlukan dan sekarang ini pihak CAM sedang melihat kepada isu-isu teknikal berkenaan dengan permohonan itu dan juga oleh pihak MEFCOM dan seterusnya akan diangkat untuk pertimbangan oleh pihak kementerian. Jadi kita akan menilainya secara objektif dan sekiranya semua isu-isu teknikal dan ekonomikal dipatuhi, maka kita akan mempertimbangkan dengan sewajarnya. Jadi saya harap penjelasan ini dapat mengurangkan polemik berkenaan dengan ini. Tidak ada niat oleh pihak kerajaan untuk untuk menghalang penubuhan mana-mana lapangan terbang ataupun aerodrom sekiranya ada pelaburan daripada pihak swasta. Dan kita akan memproses setiap permohonan itu dengan objektifnya. Seterusnya, untuk makluman ahli Yang Berhormat di Baran, aturan hak trafik di antara Malaysia dengan China adalah diperuntukkan di bawah Memorandum of Understanding on Air Services between the Government of Malaysia and the Government of People's Republic China yang telah ditandatangani pada 18 Oktober 2006. MOU ini membenarkan mana-mana syarikat penerbangan Malaysia atau China untuk menyediakan perkhidmatan penerbangan hak trafik ketiga dan keempat tanpa had kekerapan, kapasiti dan jenis pesawat bagi mana-mana laluan di antara China dan Malaysia. Sehubungan itu, MOT sentiasa membuka dan menggalakkan mana-mana syarikat penerbangan negara atau China untuk menyediakan perkhidmatan penerbangan antarabangsa secara terus dari China untuk ke mana-mana destinasi di Malaysia, termasuk di Sabah.
Walau bagaimanapun, keputusan untuk menyediakan perkhidmatan penerbangan bagi laluan tersebut adalah keputusan komersial yang dibuat oleh syarikat penerbangan berasaskan kepada daya maju commercial viability tersebut. Bagi maksud menggalakkan penerbangan antarabangsa ke Sabah, Malaysia Airport Holdings Berhad melalui program Airline X Celebration antara lain menawarkan insentif kepada mana-mana syarikat penerbangan yang menyediakan perkhidmatan antarabangsa ke lapangan-lapangan terbang yang dikendalikan oleh MHB, termasuk lapangan terbang Labuan. Insentif ini diberikan dalam bentuk rebate pendaratan, sewaan pejabat di lapangan terbang dan sokongan pemasaran. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat Libaran dan juga ahli-ahli yang berhormat lain, memang tak ada had dari segi penerbangan trafik di antara Malaysia dan China. Dan sekarang ini memang banyak juga syarikat-syarikat penerbangan China yang terbang ke Malaysia, bukan saja di KLIA tetapi juga banyak lapangan terbang termasuklah di Sabah. Okay. Seterusnya Puan Ketua, berhubung dengan status naik taraf lapangan terbang di Sabah, untuk makluman yang berhormat Ibaran, Tawau dan Sandakan, kapasiti reka bentuk terminal lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sedia ada mampu menampung sehingga 9 juta penumpang setahun. Pada tahun 2019, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu telah mencatatkan sebanyak 9.4 juta penumpang, iaitu melebihi kapasiti sedia ada sebanyak 4%. Manakala pada tahun 2023, jumlah penumpang yang dicatatkan adalah sebanyak 7.04 juta orang. Dalam hubungan ini, MOT sedang mempertimbangkan cadangan untuk menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu daripada 9 juta penumpang setahun kepada 12 juta penumpang setahun. Projek ini bakal dibiayai oleh pihak MHB melalui model pemulihan pelaburan ataupun investment recovery model dengan anggaran kos banyak 442.3 juta ringgit. Projek ini antara lain akan melibatkan pembesaran terminal utama, penambahan kawasan apron pesawat dengan tambahan 7 parkir pesawat, penambahbaikan infrastruktur awam dan fasiliti seperti jalan, tangki air dan loji lawatan kumbahan, penggunaan teknologi hijau seperti panel solar dan kawasan tadahan air hujan serta adaptasi teknologi dan otomasi melalui Airport 4.0. Untuk KKIA ini memang akan dibawa ke Kabinet untuk pertimbangan dalam minggu ini juga. Dan saya berharap apabila Kabinet memberikan kelulusan nanti, saya akan buat pengumuman secara rasmi berkenaan dengan projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ini. Selanjutnya, untuk projek menaik taraf lapangan terbang Tawau telah diluluskan oleh Kementerian Ekonomi di bawah projek Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-12 dengan kos berjumlah 130.5 juta ringgit. Projek ini antara lain akan melibatkan pembesaran terminal lapangan terbang yang melibatkan pertambahan kapasiti pengendalian penumpang daripada 1.5 juta penumpang setahun kepada 2.5 juta penumpang setahun. Projek ini akan dilaksanakan oleh pihak MOT melalui kaedah reka dan bina dengan lantikan perunding kejuruteraan projek. MOT sedang dalam proses melaksanakan pelantikan kontraktor utama untuk melaksanakan kerja-kerja fizikal di tapak bina dijangka akan bermula pada suku pertama tahun depan dan mengambil masa 36 bulan untuk disiapkan. Okay. Berhubung dengan kesesakan di lapangan terbang Tawau, MOT melalui MHB sentiasa mengadakan mesyuarat koordinasi dan penyelarasan secara berkala bagi mengatasi masalah kesesakan dan keselamatan dengan pelbagai kementerian, agensi dan jabatan yang menyediakan perkhidmatan di lapangan terbang Tawau. Bagi mengatasi kesesakan di lapangan terbang Tawau dalam jangka masa pendek, beberapa plan mitigasi telah dilaksanakan pada bulan September yang lalu. Meminda jadual penerbangan bagi mengurangkan kesesakan di terminal khususnya pada waktu puncak. Meletakkan beberapa kanopi mudah alih bagi memberikan keselesaan kepada para penumpang yang beratur dan berada di kawasan self-check-in kiosk. Menambah Q-ROPS di ruang dan kawasan penumpang beratur ketika proses daftar masuk. Menambah bilangan kaki tangan MASB untuk membantu kaki tangan syarikat penerbangan ketika waktu puncak. Menambah 3 buah mesin self-check-in kiosk AirAsia dan menambah 2 buah kaunter immigration bagi pelepasan antarabangsa, menjadikan keseluruhan 6 buah kaunter. Selanjutnya MASB turut menambah 4 kaunter ketibaan antarabangsa, menjadikan keseluruhannya 12 buah kaunter. Saya tahu Yang Berhormat Sempurna, Tawau ini dekat dengan Sempurna dan Yang Berhormat Sempurna balik ke kawasan pun melalui lapangan terbang ini. Saya baru merawat lapangan terbang itu beberapa minggu yang lalu. Keadaannya saya tahu memang sesak dan memang tidak selesa. Dan saya telah mengarahkan MHB segera menyediakan beberapa plan mitigasi sederhana jangka masa pendek. Dan antaranya ialah pasang air cooler di kawasan-kawasan terminal itu supaya memberikan keselesaan yang lebih baik kepada penumpang. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sebenarnya bangkit dan terima kasih oleh kerana ada penambahbaikan dan saya difahamkan
bahawa peruntukan dah pun disediakan untuk membesarkan tambah baik lapangan terbang Tawau. Cuma persoalan yang saya bangkitkan, pertama dari segi bridge, ya, oleh kerana dia 2 saja bridge yang ada, ya, dan saya harap ditambah untuk membolehkan supaya aircraft yang mendarat, ya, dapat menggunakan bridge itu. Yang keduanya dari segi parking bay, yang tempat letak aircraft. Yang sekarang ni kita berhadapan dengan masalah di mana kalau ada penerbangan dari segi AirAsia dan penerbangan private jet yang datang daripada China, direct flight, parking bay pun tak cukup because it's too small an area, ya. Walhal dulu landasan dia, saya ingat saya masa Liang Yong Sik lagi Menteri Pengangkutan, saya minta supaya runway dipanjangkan. Runway ini memang panjang, cuma masalah dia the bridge dengan dia punya parking bay. Saya harap ini akan mendapat perhatian daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Memang itu sedang kita lihat bagaimana mengatasi isu itu. Seperti yang saya katakan, kita telah meminta MHB supaya mengatur balik jadual-jadual ketibaan. Supaya jangan beberapa pesawat tiba pada waktu yang sama. Sebab yang menjadi masalah ialah pada waktu puncak apabila ada 3-4 pesawat tiba pada waktu yang sama, sudah tentu bay tak cukup, aerobridge tak cukup, immigration pun tak cukup. Jadi kita nak dia jarakkan ketibaan itu supaya jadual yang lebih baik dapat diaturkan supaya tidak berlaku kesesakan yang terlalu besar. Dan memang dalam projek pembesaran nanti kita akan lihat untuk membesarkan apron, kawasan apron dan juga kawasan parkir, dan juga saya rasa tambahan aerobridge juga akan diletakkan di lapangan terbang Tawau itu. Seterusnya, poin Yang Berhormat Serman, boleh minta laluan sikit. Belakang. Ya, ya. Okey. Saya pun adalah antara pengguna airport Tawau. Kerap jugalah, setiap seminggu mesti menggunakan airport tu. Saya tengok masalah yang perlu diberi perhatian adalah setuju juga daripada Sempurna tadi berkenaan aerobridge tu, kerana saya tengok yang bagi pengguna OKU ni, kalau dia berlepas okey kerana dia akan melalui aerobridge, tapi bagi kapal-kapal yang datang yang terutamanya daripada KL berhenti, diorang tidak akan menggunakan aerobridge, jadi terpaksa guna tangga. Jadi bagi mereka yang menggunakan kursi roda yang tidak mampu berjalan, saya tengok di situ ada masalah. So mungkin kementerian boleh melihatlah dan memberikan sedikit pembaikan, kerana kalau sudah berlaku berulang kali, ia membahayakan terutamanya mereka yang tidak mampu berjalan dan terpaksa menggunakan bantuan kursi roda. Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Perkara itu akan saya sampaikan kepada pihak lapangan terbang supaya melihat untuk bagaimana menambah baik kemudahan untuk OKU. Seterusnya saya nak beralih kepada sektor darat. Yang Berhormat Menteri, sebelum beralih ke sektor darat, kalau boleh saya mendapat sedikit penjelasan berkaitan dengan MHB. Saya bangkitkan panjang lebar tentang MHB dalam ucapan saya, dan saya juga telah menghantar satu maklum balas kepada MEFCOM. MEFCOM minta maklum balas daripada publik, dan saya hantar 8 muka surat maklum balas pada MEFCOM bila melihat hujah-hujah yang diberikan oleh MEFCOM yang terlalu lemah. Jadi soalan saya, apakah status penjualan MHB ini, 30% MHB ini pada syarikat asing, sama ada ianya telah diluluskan oleh MEFCOM? Dan yang kedua, saya teringat apabila bercakap tentang penjualan MHB ini, saya teringat ucapan belanjawan oleh mantan Menteri Kewangan yang juga mantan Syekh Agung DAP, Yang Berhormat Bagan, ya, ketika membentangkan belanjawan 2019 pada 2 November 2018. Dalam peranggan 40 dan 41 ucapan tersebut, beliau menyentuh tentang cadangan untuk mewujudkan amanah pelaburan hartanah bagi lapangan terbang atau REIT, dan seterusnya menjual 30% equity REIT tersebut. Walaupun kemudian Yang Berhormat Bagan tak menjadi Menteri Kewangan, perkara tersebut tidak diteruskan. Kali ini apabila DAP berada sekali lagi dalam kerajaan, perkara ini diteruskan. Jadi adakah ini satu kebetulan? Terima kasih. Pertamanya, Yang Berhormat, janganlah terlalu banyak konspirasi. Isu berkenaan dengan penstrukturan semula MHB ini bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. Itu di bawah Khazanah. Okay. Dia di bawah Kementerian Kewangan dan sebagainya, dan Kementerian Kewangan dan juga di bawah Khazanah. Equity MHB itu bukan di bawah Kementerian Pengangkutan.
Jadi tak ada apa-apa kebetulan antara Saya sentuh tentang apa yang- MEFCOM tadi yang Muhammad. Ya. Sebab MEFCOM MEFCOM minta, ya, saya jawab. MEFCOM boleh minta rujuk. public. Jadi dia minta pandangan public. Saya bagi pandangan 8 muka surat nak counter balik apa penjelasan MEFCOM. Yalah. Jadi kalau kita lihat penjelasan yang diberikan oleh MEFCOM, tujuan penjualan itu terlalu lemah. Itu yang saya maksudkan. Dia soal tujuan nak bagaimana nak struktur equity itu, yang pertamanya itu ialah di bawah pihak khazanah. Dia tak ada kena-mengena dengan MEFCOM. MEFCOM hanya melihat dari segi satu elemen saja. Sama ada apa yang akan distrukturkan itu, dia ada mencabuli ataupun tidak menggalakkan persaingan ataupun anti-competition. Jadi MEFCOM lihat kepada segmen itu saja. Sebab mandat yang diberikan kepada MEFCOM ialah untuk lihat sama ada sesuatu penggabungan ataupun equity baru dan struktur syarikat tersebut menjadikannya sebagai anti-competition. Jadi jawapannya MEFCOM kata tak ada anti-competition. Dan mereka telah pun memberikan maklum balas itu melalui laman sesawang MEFCOM yang Berhormat rujuk. Dan pada ketika ini masih boleh memberikan pandang balas. Keputusan telah dibuat oleh MEFCOM dan telah dipaparkan dalam laman sesawang MEFCOM yang orang ramai boleh merujuk kepada keputusan tersebut. Ya Muhammad, tak betul kalau kata dalam MEFCOM punya dokumen itu anti-competition saja. Saya baca dalam dokumen MEFCOM ni, hujah pertama adalah berkaitan dengan keperluan suntikan modal penyelenggaraan yang tertangguh. Yang ini saya katakan tadi, sebelum ni banyak kali saya berhujah. Kalau nak cakap tentang suntikan modal, kita banyak dana-dana dalam negara yang boleh digunakan untuk suntikan modal. Sebab itu saya kata hujahan yang diletakkan oleh MEFCOM, kalau baca satu persatu, I spend masa baca satu persatu untuk menjelaskan. Jadi sebab itu saya tak faham mengapa kerajaan beria-ria sangat, termasuklah dalam konteks ini MEFCOM di bawah Yang Berhormat Menteri, beria-ria sangat nak jual MHB ini, sedangkan kita boleh uruskan MHB dengan lebih baik dalam kapasiti yang ada dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa, yalah, Yang Berhormat akan ada hujahnya sendiri. Kita ada hujah kita. Seperti yang kita katakan, ini bukan soal penjual MHB. MHB kekal di bawah pegangan kerajaan. 70% akan dikuasai oleh kerajaan melalui khazanah dan EPF. Cuma equity asing itu, memang sekarang pun ada equity asing. Bukan sekarang tak ada equity asing, Yang Berhormat. Yang Berhormat betul, Yang Berhormat, tapi MHB sekarang di state company. equity asing sekarang dipegang Ya. oleh lebih daripada 200 orang. Ya. Lebih daripada 200 Tak apalah, orang. itu- Yang Berhormat tak perlu jelaskan bahawa sekarang ini equity asing dipegang oleh satu syarikat. Ibu dulu beratus-ratus orang pemegang saham, berbeza. Jadi jangan kelirukan Yang Yalah, Berhormat. Terima kasih. equity asing itu pun dipegang oleh juga institutional fund management. Juga ada beberapa institusi. Tapi cuma seperti yang saya katakan, itu adalah yang pertamanya, kalau nak berhujah, boleh berhujah dengan pihak Kementerian Kewangan nanti. Ada di bawah khazanah. Untuk Kementerian Pengangkutan, kita hanya regulator. Soal bagaimana nak memastikan equity itu sama ada di struktur semula, itu bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. I have no say in terms of dia punya equity distribution dan sebagainya. Jadi itu seperti yang saya katakan, itu di bawah pemilik MHB, iaitu pihak khazanah yang telah pun membuat keputusan itu secara komersial. Sama ada itu positif dan ataupun negatifnya, itu boleh masing-masing ada pandangan. Tetapi kerajaan telah pun membuat keputusan. Dan saya difahamkan PAC nak lihat deal tersebut. Tak ada masalah. Masjid Tanah boleh memanggil mesyuarat PAC untuk melihat apa yang ditentukan ataupun dimuktamadkan. Tak ada menjadi masalah bagi kita untuk PAC melihat perkara ini. Seperti yang saya katakan, MEFCOM dia ada mandat dia dari segi melihat sama ada sesuatu deal tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan, undang-undang ditetapkan, dan pihak MEFCOM setelah mereka telah buat deliberation yang saya tidak terlibat langsung. Walaupun MEFCOM itu terletak di bawah Kementerian Pengangkutan, tetapi Yang Berhormat kena faham, MEFCOM ini satu badan berkanun. Dia ada board dia. Saya tidak mencampuri urusan dari dalam MEFCOM pun. Mesyuarat pun itu dihadiri, dipengerusikan oleh pengerusinya dan juga ahli-ahli Suruhanjaya MEFCOM yang mereka membuat keputusannya dengan bebas, dengan objektif, dan setelah melihat semua fakta-fakta, mereka telah pun meluluskan permohonan daripada pihak MHB. Okay. Seterusnya, Yang Berhormat, saya nak teruskan kepada isu sektor darat. Perkara-perkara yang dibangkitkan melalui pengangkutan di bawah pengangkutan rail bermula dengan projek ECRL. Yang Berhormat payah besar
telah mencadangkan supaya kerajaan memberikan fokus kepada limpahan ekonomi daripada stesen-stesen ECRL yang telah ditentukan. Untuk makluman Yang Berhormat, MOT melalui Malaysia Rail Link Sdn Bhd dan pihak kontraktor utama China Communications Construction Company dengan kerjasama Malaysia Investment Development Authority (MIDA) sedang giat mempromosikan peluang pelaburan yang dijangka mampu memberikan hasil pulangan yang tinggi setelah ECRL siap dan beroperasi. Projek ECRL juga memberikan fokus kepada kemudahan logistik bagi kawasan-kawasan industri utama seperti Gebeng di daerah Kuantan yang berdekatan dengan stesen ECRL Kuantan Port City, kawasan perindustrian Teluk Kalong dan kawasan perindustrian Keteh di daerah Kemaman yang berhampiran dengan stesen Cukai dan stesen Kemasik. Dengan kemudahan logistik yang telah disediakan oleh projek ECRL, ianya dijangka dapat menarik lebih ramai pelabur bernilai tinggi. Sebagai contoh, pemeteraian memorandum persefahaman di antara MRL dengan Pro 2 dan MRL dengan Kuantan Port pada 10 Jun 2024 mengenai perkhidmatan kargo daripada Serenda ke Kuantan Port yang akan mengangkut kenderaan Pro 2 ke negeri-negeri di Pantai Timur. Kerjasama ini turut menjadikan kawasan sekitar stesen ECRL Paya Besar, Kuantan sebagai hub pengeluar bagi alat ganti Pro 2, manakala pelabuhan Kuantan dapat dimanfaatkan untuk menerima input pembuatan dari Jepun, Taiwan dan Korea sebelum dihantar ke bandar Serenda melalui perkhidmatan kargo ECRL. Berhubung dengan tanah tidak ekonomik bagi tanah-tanah yang terlibat dengan projek ECRL, seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Maran, pihak MRL adalah tertakluk kepada Akta Pengambilan Tanah bagi tanah-tanah yang terlibat dengan projek ECRL. Proses awalan bagi pengambilan tanah adalah mengenal pasti lot-lot tanah yang terlibat dengan projek ECRL. Seterusnya, lot tanah yang telah dikenal pasti akan melalui proses perwataan melalui Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah oleh pihak berkuasa negeri. Lanjutan daripada proses perwataan ini, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta akan membuat proses penilaian serta menyediakan keputusan laporan bagi penilaian tersebut. Pemilik tanah juga boleh melantik penilai sendiri bagi menilai harta masing-masing. Kos penilaian tersebut akan dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pihak MRL. Seterusnya, proses pembicaraan akan dijalankan oleh pihak Jabatan Ketua Pengarah Tanah Negarian untuk menentukan nilai pempasan tanah yang terlibat. Semasa proses pembicaraan, pihak JKPTG bersama-sama dengan pihak MRL akan mengenal pasti mana-mana baki tanah yang tidak ekonomik kesan daripada pengambilan tanah oleh projek ECRL. Sekiranya baki tanah tersebut kurang daripada 0.25 hektar dari perwataan Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960, tanah tersebut akan diambil secara keseluruhan. Pembayaran pampasan yang dinamakan injurious affection and severance juga akan diberikan kepada pemilik tanah bagi tanah-tanah yang tidak lagi memberikan nilai keuntungan akibat pemisahan tanah ataupun keadaan saiz dan bentuk tanah yang tinggal selepas pengambilan berlaku. Pada masa ini, tiada perancangan untuk membangunkan tanah-tanah yang tidak ekonomik kerana keluasan adalah kurang daripada 0.25 hektar dan telah diwatakan sebagai reserve kereta api. Pihak Malaysia Rail Link sedang sentiasa komited bagi meminimumkan impak terhadap tanah-tanah yang terlibat dengan proses pengambilan tanah bagi projek ECRL. Seterusnya, berkaitan dengan pampasan kepada penduduk yang terkesan dengan projek ECRL seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Setiu. Kaedah pembinaan ECRL telah mengambil kira maklum balas dan urasan teknikal berkaitan struktur salinan dan jambatan yang terdapat dalam jajaran ECRL daripada agensi terlibat seperti Kawasan Pembangunan Pertanian Persepadu Terengganu Utara, Ketara, JPS, Laut dan juga Jabatan Alam Sekitar serta agensi yang berkaitan dengan telah memenuhi keperluan kajian impak alam sekitar, pelan pengurusan alam sekitar dan pelan kawalan hakisan dan klodik. Seperti mana pembangunan lain, sistem peparitan terdiri daripada sistem peparitan sementara dan sistem peparitan kekal. Reka bentuk sistem peparitan sementara ECRL berdasarkan spesifikasi EMP dan ESCP yang ditetapkan dan dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya, saya juga nak menjawab Yang Berhormat Pasir Gudang berkenaan dengan cadangan perkhidmatan kereta api penumpang dari Pelabuhan Pasir Gudang ke Pelabuhan Tanjung Pelepas. Kerajaan mengambil maklum akan cadangan Yang Berhormat Pasir Gudang untuk menaik taraf jajaran kereta api dari Pelabuhan Pasir Gudang ke Pelabuhan Tanjung Pelepas tersebut. Dalam hal ini, kerajaan bersedia untuk meneliti keperluan dan kebolehlaksanaan jajaran tersebut kerana ia perlu mengambil kira peruntukan kewangan, impak alam sekitar, sosial ekonomi dan lain-lain. MOT juga telah menjalankan kajian cadangan pengangkutan awam di wilayah Iskandar Malaysia, di mana salah satu show kajian adalah untuk menaik taraf laluan Pasir Gudang Tanjung Pelepas kepada landasan berkembang elektrik bagi menyokong perkhidmatan komuter pada masa akan datang.
Jadi untuk makluman Yang Berhormat Pasir Gudang dan juga ahli-ahli Yang Berhormat di kawasan Johor Selatan, memang antara projek yang kita ingin laksanakan ialah berkenaan dengan landasan berkembar daripada Pasir Gudang ke Tanjung Pelepas ini. Memang sesuatu yang baik, saya yakin dia boleh memberikan kemudahan yang lebih besar kepada penduduk-penduduk di kawasan tersebut. Saya rasa yang lain-lain tu berkenaan dengan, sebab dia banyak isu-isu spesifik, saya akan bagikan secara bertulis kepada ahli-ahli yang berhormat. Tangga Batu minta laluan sikit. Ya. Boleh. Saya sentuh sedikit saja dalam ucapan saya, iaitu masalah nelayan di Tangga Batu di Melaka Selatan. Sebab mereka adalah nelayan pinggir pantai, mereka menangkap ikan sekitar 3 batu nautika. Tapi disebabkan oleh pelabuhan Tanjung Beruas ni, kapal-kapal yang berlabuh, dia ada berlaku konflik hingga kan menjejaskan pendapatan nelayan. Tahun lepas saya dah bangkitkan tapi tidak dijawab. Minta Menteri Pengangkutan beri sikit perhatian kepada masalah ini. Terima kasih. Yang Berhormat. Permintaan secara spesifik oleh Yang Berhormat Tangga Batu. Dia pernah dibuat aduan kepada Exco Pertanian iaitu Dr. Akmal. Dia pernah turun dan berjumpa dengan Jabatan Laut. Tetapi sampai hari ini saya tidak ada satu penyelesaian kerana yang terjejas teruknya adalah nelayan. Jadi bagaimana Kementerian Pengangkutan boleh berbicara dengan Kementerian Pertanian supaya isu ini diselesaikan sebab dia menjejaskan pendapatan nelayan sebenarnya. Terima kasih. Pelabuhan Tanjung Beruas tu sudah ada kat sana. Bukannya baru, dia pelabuhan yang sedia ada. Jadi saya tak pasti apa yang boleh dimainkan peranan oleh pihak Kementerian Pengangkutan. Ya, sebab menteri orang yang mempunyai autoriti kan. Saya tidak punya autoriti. Ya, saya tahu, saya ada. Ya, jadi kalau boleh minta saya minta kalau apa, boleh bagaimana menteri berunding dengan Menteri Pertanian selesaikan masalah sebab yang terjejas adalah nelayan. Dan kalau kita lihat rekod daripada 2018 dulu tangkapan ikan 600,000 kilo, sekarang tinggal 200,000 kilo saja. Jadi bagi saya isu rakyat juga perlu diberikan perhatian. Saya akan tanya kepada dan bincang dengan pihak Kementerian Yang Berhormat Menteri Tentang Pengangkutan. Sekejap, saya tanya lepas ni saya KTM. Okey. Okey, daripada Bentong mengenai isu kerap berlakunya kemalangan di Highway Karak KL Bentong KL Karak melibatkan kenderaan besar seperti lori-lori dan trailer dan sebagainya. Jadi apakah peranan daripada pihak Kementerian Pengangkutan yang boleh dilakukan untuk memastikan pemandu-pemandu lori dan syarikat-syarikat ini dapat seperti mengurangkan berlakunya kekerapan kemalangan yang sehingga melibatkan kehilangan nyawa dan sebagainya? Untuk Yang Berhormat Bentong, memang kita tahu di Labuan Karak itu memang berlaku banyak kemalangan dan memang untuk kenderaan perdagangan berat, operasi bersepadu telah dilaksanakan secara panjang dan memang kita akan sentiasa membuat pemantauan dan juga operasi penguasaan untuk mengurangkan kemalangan. Dan memang salah satu isu yang sentiasa berlaku ialah overloading, lori muatan logistik yang berlebihan. Dan ini akan sentiasa dipantau oleh pihak kementerian. Dan kita juga bersama-sama dengan pihak KKR sedang dalam proses akhir untuk membangunkan sistem high speed weight in motion, iaitu untuk memastikan penguasaan yang lebih bersepadu dan lebih moden dan pastikan di lokasi-lokasi yang sering menjadi titik hitam, kita akan pastikan high speed weight in motion ini dapat dilaksanakan. Dan selepas ECIL siap nanti, sudah tentu kita akan merangka dasar yang lebih mengurangkan kebergantungan kepada lori-lori kenderaan berat. Sebab kita akan menggalakkan penggunaan rail untuk mengangkut kargo-kargo khususnya daripada Lembah Kelang ke Pantai Timur. Ini dapat mengurangkan penggunaan truk di atas jalan raya. Okay, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ada tanya soalan spesifik tentang Alustar, tapi itu Yang Berhormat boleh jawab bertulis. Saya minta penjelasan Yang Berhormat tentang stesen-stesen kereta api KTM ni. Kerana dia dah jadi pilihan yang siasa tinggi di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat. Apa perancangan kementerian supaya stesen-stesen kereta api ini dapat menjadi penghubung dengan pengangkutan awam yang lain? Saya rasa di Kuala Lumpur mungkin isu itu tak berlaku, tapi di luar bandar, di Alustar, isu itu sangat mendesak. Yang kedua, terminal-terminal bangunan KTM itu sudah saya rasa terlalu uzur, ada yang perlu naik taraf sebab permintaannya tinggi. Mungkin apa dasar kerajaan yang terbaru tentang isu ini. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, bersangkutan sama. Tentang Kuala Kerang punya stesen dah 2 kali tangguh. Minta penjelasan.
Secara umumnya stesen-stesen KTM ini akan kita naik taraf melalui RAC yang memang telah pun diberikan perhatian. Yang pertamanya lift, escalator. Kalau mana stesen yang ada lift, yang perlukan lift ataupun ada perlukan escalator yang tidak berfungsi, kita akan tambah baik dan juga pastikan ada penyelenggaraan yang baik. Saya tahu banyak stesen-stesen ini kadang-kala dia punya lift tak berjalan, escalator tak berjalan. Ini sentiasa kita pantau dan memastikan KTM mengambil tindakan penyelenggaraan yang lebih baik. Dari segi pengintegrasian, memang saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat. Tetapi kita juga memerlukan kerjasama daripada pihak kerajaan negeri dan PBT. Sebab kalau di pekarangan stesen KTM itu bawah Kementerian Pengangkutan, tetapi di luar dia bukan di bawah Kementerian Pengangkutan. Umpamanya kalau kita nak menghubungkan antara stesen KTM dengan perhentian bas, walkway tersebut itu di bawah PBT. Jadi PBT perlulah mengambil satu sikap yang lebih proaktif dan boleh juga berhubung dengan pihak KPKT untuk melihat bagaimana kita menaik taraf. Memang di Lembah Kelang sekarang ini kita sedang cuba menaik taraf pengintegrasian antara stesen-stesen pengangkutan awam ini. Dan saya setuju bahawa bukan saja di Lembah Kelang perlu, memang di seluruh negara, terutamanya di bandar-bandar lain seperti di Alor Star dan sebagainya, memerlukan integrasi pengangkutan awam yang lebih efisien. Yang Berhormat Menteri, masa tak laluan sikit. Menteri Sikit Dah ya. habis masa Tumpang dah. sikit tentang KTM sikit. Sebanyak boleh kot. Yang Berhormat Menteri, 30 masa saat sudah tamat. sikit. Ya.